Okey, Alhamdulillah. Bersiaran kita hari ni yang ke-275 yang ditaja khas oleh Ladura, minuman syurga setiap wanita. So siapa yang nak turunkan berat badan bolehlah cari wakil Ladura yang sah, okey? Okey, sementara kita bagi laluan viewer kita masuk daripada Facebook dan Instagram. Apa khabar Kak Zaida? Nampak comel hari ni. Oh, iya ke? Alhamdulillah. Assalamualaikum buat semua viewers. Alhamdulillah. Jumpa kita lagi hari ni. Mendung ni, sejuk ya dekat luar. Okey. Dan minta love, like, share dan komen seperti biasa ya. Okey, sound kita okey ke? Kita check sound kita okey. Okay. Alright, Alhamdulillah. Sound okey hari ni? Yes, Alhamdulillah. Okey, waalaikumsalam pada yang memberi salam ya. Minta love, like, share dan komen. Biar love banyak-banyak. Letup-letupkan love tu. Bagi bunga-bunga hari ni hati Kak Zaida kita ya. Cuaca mendung kat luar ya. Alright. Okey, kita nampak apa tu? Ada apa-apa? Ada yang ramai bagi like love Okey. Ramai kita yang tunggu baru sekejap masuk lagi ya. Mungkin ada yang baru masuk ya, yang baru dapat notification ya daripada Facebook. Okey, kita tunggu sekejap lagi. Hari ni kita nak masak ini resipi orang lama ya. Orang dulu ni. Kita ada tetamu yang sebenarnya dekat sini. Tetamu ni dia nak sangat belajar ni. Ya, dia nak sangat belajar ni. Jadi kita alhamdulillah hari ni kita cuba buat yang terbaik lah ya, supaya pasal dia nak rasa ni kan lepas ni. Okey, orang lama juga. Alright. Okey Zah, dah boleh kita mula ke atau kita tunggu sekejap lagi? Jom boleh? masak dengan Kak Zaida. Okey, jom. Alhamdulillah. Alright, hari ni Kak Zaida nak tunjuk masak ni apa ni? Nampak ya? Pucuk ubi. Sedapnya. Okey, hari ni kita nak buat rendang pucuk ubi. Okey, bahan-bahan untuk rendang pucuk ubi. Alright. Ni pucuk ubinya. Kak Zaida guna 2 ikat pucuk ubi. Kita beli di pasar ya. 1 ikat tu biasanya standard size lah ya. Kak Zaida beli 2 ikat. Nak buat 3 ikat pun boleh. Dia tak ni nampak aja banyak ni ya. Bila kita masak sikit je dapat nanti ya. So alang-alang kalau perempuan nak masak, might as well you buat banyak sekali. Ya. Okey, ini yang banyak ni ialah 2 ikat pucuk ubi. Kemudian kita guna 10, ini untuk dikisar ya, 10 tangkai cili padi merah. Kalau perempuan rasa nak pedas, perempuan boleh tambah. Kalau tak berapa kuat pedas, boleh kurangkan cilinya ya. Kemudian kita guna 1 inci halia, 1 inci kunyit, setengah inci lengkuas, 4 ulas bawang putih, 3 biji buah keras. Ya, buah keras. Kemudian ini untuk dikisar bersama dengan 1 sudu makan ketumbar. Ya. Ini yang Kak Zaida dah siap kisarkan, ya, yang saya dah siap kisar. Kemudian kita guna juga setengah inci belacan. Ya. Belacan ni optional lah. Kalau tak suka, perempuan tak payah letak pun tak apa sebenarnya. Ya, kalau Indonesia, kalau Padang, dia pakai dia punya belacan dia ya. Kalau tak ada, kita guna belacan kita lah. Kalau tak nak pun tak apalah belacan ni ya. Kemudian Kak Zaida guna 1 batang serai, 2 helai daun salam ya. Kemudian 2 sudu makan kerisik, santan secukupnya. Santan lebih kurang dalam 2 cawan macam tu lah ya, 2 hingga 3 cawan santan. Kemudian kita guna 1 genggam ikan bilis dan gula bersama dengan garam secukup rasa. Okey, saya ulang lagi sekali bahan-bahan untuk rendang pucuk ubi. Ya. Okey, rendang pucuk ubi, bahan-bahan dia. Kak Zaida guna hari ni 2 ikat. 2 hingga 3 ikat pucuk ubi ya. Saya pakai yang ada sekarang ni ialah 2 ikat. Kalau perempuan pasal nak buat dia ni lama ya, makan masa yang panjang. Jadi kalau nak buat alang-alang baik buat banyak sekali. Ya, so lebih kurang dalam 2 hingga 3 ikat pucuk ubi. Kemudian 10 tangkai cili padi merah. Ya. 1 inci halia, 1 inci kunyit dan setengah inci lengkuas. Kemudian kita guna 4 ulas bawang putih, 3 biji buah keras, ya, buah keras. Kemudian kita guna
1 sudu makan ketumbar, setengah inci belacan. Kita blend semua sekali hingga jadinya macam ni. Blend halus ya. Kemudian kita guna 1 batang serai dititik, 2 keping ya, 2 keping pula. 2 helai daun salam, 2 sudu makan kerisik, santan lebih kurang dalam 3 cawan santan lebih kurang ya. Kita guna juga segenggam ikan bilis dan garam bersama dengan gula. Alright. Okey. Bahan-bahannya dah fokus. Okey, sekarang cara dia kita kena blend ni semua ya. Jadi Kak Zada dah blend sekarang, dah blend bahan-bahannya. So kita perlu tumis bersama dengan sedikit minyak. Okey Liza, ada yang bertanya. Kak Zada hari ni masih berada di Johor Bahru, di Nong Chik ya. Di rumah Puan Nurul Ain ataupun di Facebook beliau Cik Ain, founder Ladura ya. Ladura ni apa ya? Saya selalu lupa nak sebut Ladura booster. Slimming booster. Ya Allah susahnya. Slimming booster ya. Nak makan-makan kita makan ni. Insya-Allah sihat. Alright, ni kita panaskan kurus ya. Okey, insya-Allah. Now kita panaskan minyak dekat kuali, kita perlu tumis yang kita dah blend ni. Okey. Untuk rendang pucuk ubi ni kita tak pakai bawang untuk kita cara nak masak dia yang sebenarnya kalau ikut orang dulu dia akan masak lebih kurang dalam 2 hingga 3 jam di atas kuali. Macamlah lama no ya. Sebab itu ramai orang malas nak buat ni. Unless you balik kampung, you tolong mak you ke mak mentua buat dia. So now Kak Zada method untuk nak percepatkan proses merangupkan dia. Okey. Kita tengok cara-caranya nanti. Yang ni yang semua kena stay Yes. Kena tunggu sampai habis. Kalau tak ada kena 3 jam tau. 2-3 jam untuk nak dapat dia rangup. Okey, kita akan tumis dulu. Yang kita dah kisar ni tadi. Okey, kita kisar ni tadi ialah yang saya tumis sekarang ialah 10 tangkai cili padi merah. Cili padi ni pun ikut cita rasa masing-masing ya. Cili padi merah 1 inci halia, 1 inci kunyit, setengah inci lengkuas, 4 ulas bawang putih, 3 biji buah keras, setengah inci belacan. Ya, kita tumis, blend, kemudian kita tumis hingga dia garing. Ada yang kata dekat Pening tak ada daun salam, boleh gantikan dengan daun lain tak? Pakai bay leaf. Bay leaf yang dried bay leaf pun boleh. Kalau tak ada tak apalah. Kalau tak ada sangat takkanlah, kalau tak ada nak buat tak jadi tak boleh juga ya. Tak apalah. Daun salam is to get the smell. Tak semua orang guna daun salam ya. Daun salam ni kalau orang Negeri Sembilan dia tak pakai daun salam ya buat rendang ni. Ini orang Padang ya. Ini resepi Padang. Tapi Padang, Minang dia lebih kurang lah, dia adik-beradik jugalah ya. Cuma kebanyakannya memang tak pakai daun salam. Kak Zada pakai daun salam to get smell sikit sebab daun pucuk ubi ni dia tak ada bau. Ya. Okey, dia dah agak garing, kita akan masukkan daun salam bersama dengan serai. Okey, tumis dia hingga dia garing ya, naik baru minyak, naik minyak lah. Okey, kita akan masukkan ikan bilis. Bau dia dah naik Bau naik. bau Masuk serai aja dan daun salam, baunya akan ada bau lain sikit ya. Bila kita masuk serai dan daun salam. Okey. Kemudian baru kita masukkan santan. Lebih kurang 2 hingga 3 cawan santan.
Okey. Masukkan juga kerisik. Lebih kurang 2 sudu makan kerisik. Okey, masak dia senang sebenarnya, cuma dia memakan masa yang panjang ya untuk nak rangupkan dia, ya. Dia ada 2 versi yang sebenarnya untuk rendang pucuk ubi ni. Satu versi ialah dia rangup. Satu versi lagi dia kering tetapi dia tidak rangup. So ikut perempuan lah ya, yang mana perempuan prefer. Okey, so kita kecilkan sikit api dia. Dah masuk semua. Kita masukkan ni. Pucuk ubi ni kalau rasa panjang bolehlah dipotong-potong 2. Ada yang tanya masuk pucuk ubi yang muda ke? Yelah, kalau yang tua kan tak boleh gigit belakang lihat. Kena pucuk ubi lah, namanya pun pucuk. Kita tak pakai daun ubi, kita pakai pucuk ubi. Ya, pucuk ya, bukan daun ubi. Kalau daun ubi keras you. Okey. Kita akan masak dia sampai dia kering. Ini yang akan makan masa berjam-jam ya. Okey, Kak Zara akan terus masukkan garam. Garam pun ikut rasa ya. Dan sedikit gula. Okey. Lepas ni kita hanya perlu mengacau dia. Pucuk ubinya tak payah celur dulu ya? Tak payah. Tak payah celur ya. Kalau you celur pucuk ubi tu basah. Kita ni nak bagi dia kering. Kalau you celur, pucuk ubi tu dah basah. By the time you nak masak, nanti pucuk ubi tu hancur nanti. Masuk pucuk ubi mentah-mentah gini. Sebab itu dia kena masak dia untuk 2 hingga 3 jam. Ya, namanya pun dah rendang ya. Sebab itu namanya rendang. Sebab dimasak lama dalam kawah ataupun dalam belanga ataupun dalam kuali. Sebab itu namanya rendang. Ya, okey. So dimasak hingga dia kering. Okey, Kak Zara akan tunjuk cara nanti macam mana kita nak cepatkan. Instead of 2-3 jam, kita boleh buat dalam 45 minit sahaja. Singkat 3 jam. Sekejap je. Tak lama. Tapi you kena tahu cara lah. Okay, kita masuk sikit je air. Sikit je. Supaya dia mudah, dia cepat layu lah daunnya. Ni sikit ya, tapi kalau perempuan buat kat rumah, buatlah lebih sikit sebab masa dia tak kisahlah you buat 1 ikat ke, 2 ikat ke, 3 ikat je, masanya tu sama ya. Baik kita buat lebih sikit lah. Okey, nampak tu. Kita masak hingga dia pekat ya. Kalau perempuan gunakan api macam ni lah. Okay. Sampai dia rata dulu ni. Okey, senantiasa kacau ya. Kalau tidak nanti dia berkerak. Pahit nanti, daun ubi dah lah pahit ya. Okey, kita akan masak dia. Ada soalan Iza? Rose dia dah bagi ni dia dah tulis semua resepi-resepi. Dia dah pin ya? Kita okey, tengah kita nak pin aja lah ya. Thank you so much. Siapa? Puan Rose. Yes. Okey. Okey, kita perlu api Kak Zara ni besar, so kita kecilkan sikit lah. Dia berbau wangi hangit So, kita kena kacau. Kalau orang dulu buat ni, apinya kecil sangat. Ya, dia nak masakkan betul-betul, layu betul ya, sayurnya. Ataupun pucuk ubinya ni. Okey, ada yang bertanya lagi?
Ramai yang baru masuk Ya, masak apa? Ha. Kak Zara hari ni masak rendang pucuk ubi. Pucuk ubi ya, pucuk bukan daun ubi. Pucuk ubi ya. Ha. Kalau daun ubi pahit dia. Pucuk tu kuranglah sikit pahitnya. Okey, nampak tu ya. Okey. Bila perempuan nampak dia dah macam dah lembik, daunnya dah lembik macam ni ha. Ya, nampak tak? Ya, can you see? Dia dah macam dia tak lecuh lagi ni ya, sebab daun ini agak liat ya. Dia memang tak ada, kalau setakat 5 minit tu dia tak jalan ya. Kalau kita nak celur, sebab tu orang celur dia. Ya, ini dia dah agak layu macam ni. Kita matikan. Kak Zada akan masukkan dalam microwave. Metod yang paling senang. Ya, kita akan masukkan dalam microwave supaya dia cepat kering. Tak perlulah kita masak sampai 2-3 jam atas api. Kalau tidak kita kena buat dalam at least 3 jam tau, 2 jam setengah untuk nak dapatkan dia rangup. Ni dia dah layu ya, dia dah layu. Kita matikan api, kemudian kita akan masukkan dalam corning ataupun any bekas yang tahan microwave. Nampak? Ni cara paling senang. Kita akan masukkan dalam microwave. Dengan serai-serainya sekali, dengan daun-daun salam sekali kita masukkan. Okey. Alright, kita akan masukkan dalam microwave. Total masak dia lebih kurang 15 hingga 20 minit. Kita masukkan dalam 10 minit, kita akan keluar balik-balikkan. Kemudian kita masuk lagi. Total dia lebih kurang 15 hingga 20 minit. Depends on you punya 1 minit. Tak apa, nanti kita betulkan ya. Ni Kak Zada tekan-tekan 1 minit. So tak apa, kita kena senantiasa setkan time dia ya. Alright, ada yang bertanya? Mana yang ada gangguan pada gambar boleh keluar semula dan nanti tolong masuk semula takut line bahagian puan-puan ada masalah, ada sedikit gangguan. Ya. Ada yang tanya kalau periuk noksa boleh tak puan? Kejap ya. Boleh lah ya, Noxa, Thermomix, pressure cooker ke kan? Thermomix semua tu boleh lah ya. Pasal kalau perempuan dah biasa guna, so you just follow dia punya cara lah ya. So kita akan masukkan dalam microwave. This is yang paling mudah. Ya, Izzah tolong set Izzah. Tolong set. Okey. Sambil-sambil tu kita boleh jawab soalan and then ni bahan-bahan dia yang kita guna tadi ya. Ni yang Kak Zada tunjuk tapi yang saya dah kisah kita dah tumis tadi ya. Okey, Kak Zada ulang lagi sekali bahan-bahan untuk rendang pucuk ubi. 2 ikat pucuk ubi yang Kak Zada guna hari ni ya. 2 ikat pucuk ubi. 10 tangkai cili padi merah, 1 inci halia, 1 inci kunyit, setengah inci lengkuas, 4 ulas bawang putih, 3 biji buah keras, 1 sudu makan ketumbar biji ya, setengah inci belacan, 1 batang serai, 2 helai daun salam, 2 sudu makan kerisik, santan secukupnya, garam, gula dan segenggam ikan bilis. Okey. Kalau katalah tadi puan cakap dekat Penang susah nak dapat daun salam, tak letak pun tak apa lah sebenarnya ya. Cuma masakan Padang dia memang banyak pakai daun salam ya. So kalau tak nak pakai daun salam pun tak ada masalah. Pasal Negeri Sembilan kalau buat rendang ni dia tak tahu pun daun salam. Ya, yang saya buat ni ialah resepi Padang ya. Dia adik-beradik lah, Padang, Minang dia lebih kurang lah. Ya, so okey kalau tak ada daun salam doesn't matter. Cuma serai letak sikit lah untuk nak ada bau sikit pada masakan kita.
Okey. Alright, ada lagi yang bertanya? Ramai yang nak tengok daun salam tu macam mana rupa dia. Oh, ya ke? Alright. Sekejap ya. Okey, ini pokok daun salam. Bukan pokok. Setangkai daun salam. Kak Zara beli dekat pasar tadi. Ni rupa dia. Ni saya belum pakai lagi lah. Saya belum basuh lagi. Ni ya. Dia lebih kurang macam ni lah ya. Daun salam. Pokok dia besar ya daun salam ni. Ini biasanya masakan Padang yang ada daun salam. Kebanyakan masakan Padang ada daun salam. Kalau tak ada, kalau perempuan tak ada daun salam, kalau you rasa you tak pernah pakai daun salam, tak nak pakai pun boleh juga, tak ada masalah. Ya. Jadilah, bukan tak jadi. Cuma daun salam tu menambahkan aroma pada lauk you. Ada yang bertanya ni, rendang pucuk ubi makan dengan apa? Makan dengan nasi. Nasi panas-panas Nasi panas-panas, nasi sejuk, nasi goreng. Apa-apa nasi lah boleh. Makan dengan roti pun boleh. Ya, mungkin ramai yang tak tahu ni rendang pucuk ubi. Ramai yang tak tahu. Ya, kalau you nak dapatkan rendang pucuk ubi ni, you pergi restoran Padang. Restoran masakan Padang. Dia ada ya. Kak Zada dulu masa saya berniaga restoran nasi Padang, ini salah satu favourite customer saya. Buat habis sampai kita nak buat pun rasa macam ya Allah lamanya nak menyiapkan dia, makan customer habis sekejap je dah settle ya. Alright, kita stopkan dulu, kita tengok ya. Ada yang tanya daun kunyit boleh tak? Ada juga. Kalau Minang, kalau Negeri Sembilan dia pakai daun kunyit. Kalau orang Negeri Sembilan dia pakai daun kunyit ya. Kalau perempuan nak letak pun boleh lah ya. Okey. Cuma jangan dihiris, biarkan dia sekeping. Okey, ni kita akan balik-balikkan lagi. Senantiasa balikkan dia. Okey, lepas tu kita masuk lagi. Sampai dia kering. Berapa lama tu terpulang kepada microwave ke, terpulanglah kepada okey, kita dah masuk lebih kurang dalam 4 minit ya. So, ni gelap ni kenapa ni? Video pause. Line kita agak mencemburui pasal dia bila mendung aja macam ni kan, dia macam-macam lah. Okay, sekejap ya. Ni Facebook, Instagram. Ni Instagram. Instagram Instagram pula ada masalah. Kawan-kawan Instagram, okey, kalau tu tak ada, pindah ke IG ke Facebook. Alright, kita tunggu sekejap ni. Okey, ada apa-apa soalan sementara kita tunggu kita punya ni kering. Kat pasar raya ada jual daun salam tak? Ada. You pergi aja supermarket. Pasar tani. Pasar tani, kalau pasar tani dia bukan hari-hari ya. Maybe you can go to big supermarket macam Jaya Grocer, Village Grocer, dia orang ada tau. Dia orang ada yang sayur-sayur kampung ni dah ada. Cuma dia mahal lah. Tapi kalau tak ada juga, janganlah sampai tak jadi nak masak. Ya, you just cook je lah. Kalau dah tak ada tak apa. Ya, doesn't matter. Ada serai pun dah okey. Alright. Adakah daun salam sama dengan daun samak atau serai kayu? Ini saya ada 2-3 orang tanya. Mungkin samalah sebab Kak Zada sebut daun salam ya. Saya tak tahu pula serai kayu. Mungkinlah ya. Mungkin. Tadi Kak Zada dah tunjuk daunnya. Saya tunjuk lagi sekali. Kak Zada pun tak dapat banyak tadi di pasar ya. Hanya dapat 2 batang aja. Ni rupanya. Ni daun salam. Ya. Kalau you pergi pasar, you cuba tanyalah. Pokok dia besar ya daun salam ni. Okey. Kalau you nak masak masakan Padang, ini kena ada. Ini salah satu, wajib kena ada daun salam. Dia orang masak memang suka letak daun salam ya. Alright, ada lagi yang bertanya? Pucuk ubi tu tak boleh celur dulu kan sebab masih ramai yang tanya. Boleh kita tidak celur pucuk ubi. So untuk buat rendang, kita tak celur ya. Kalau you cuba celur pucuk ubi you, nanti pucuk ubi you benyek. Benyek tahu tak? Benyek tu dia lembik. Kita masak rendang bermakna kita kena masak lama dalam kuali, dalam belanga ya. So if you try to celurkan dia, dia akan lembik. Kita nanti
Rendang ni kita nak jadikan dia rangup. So kita try to avoid dia daripada dia lembik bengek. Ya. So tak perlu celur dulu. Yang celur ni kalau kita nak masak lauk ataupun kalau kita nak makan ulam. Okey. Boleh guna daun limau purut ke Puan? Limau purut. Limau purut. Boleh ajalah. Ikut selera masing-masing lah ya. Okey. Kak Zaidah akan balik-balikkan dia. You kena selalu balik-balikkan dia. Until dia kering. Dia akan makan masa lebih kurang 15 hingga 20 minit. Okey, lagi. Tu dia dah mula nak start to dry ya. Okey. Lebih mudah kalau perempuan guna microwave. Kalau tak ada microwave, tak payahlah beli microwave pula kerana nak buat benda ni. You kena kacau je lah atas api. You kena kacau je atas api sampai, tapi tak boleh tinggal puan. Kena kacau atas api sehingga dia kering betul dan dia akan makan masa lebih kurang 2,5 hingga 3 jam untuk nak dapatkan dia crispy rangup. Kalau perempuan tak nak rangup, lebih kurang 2 jam dah boleh angkat. Tapi dia akan kering, tapi dia tidak rangup. Tapi kalau betul-betul nak rangup, lebih kurang 3 jam. Cuma jangan tinggal sebab pucuk ubi dia pahit ya. So if you tak balik-balik selalu, nanti hangit di bahagian bawah, langsung tak boleh makan nanti. Ya, pucuk ubi agak pahit ya. Dia tak macam biasanya pucuk-pucuk kayu ni memang pahit. Sebab itu orang buat ulam ya. Ya. Okey. Ramai yang cakap saya ada tanam pokok daun salam di rumah. So siapa yang ada bolehlah try mencuba Okey, bagi nombor. Siapa-siapa yang berminat nak tanam pokok salam boleh minta anak pokok salam ke ya. Sebab susah. Bukan susah yang sebenarnya. Sebab mungkin perempuan tak biasa masak menggunakan daun salam. Tu yang perempuan pergi pasar tak pernah kisah nak tanya. Yang sebenarnya ada di pasar. Cuba tanya ya. Daun salam. Okey. Daun salam kering boleh guna ke? Boleh. Daun salam ni you beli, dia biasanya jual ikut tangkai. Beli, kemudian kita pun pakai dalam 2-3 helai. Lebihnya tu you boleh freezer. Put dalam freezer. Boleh pakai. Ataupun you yang jemur, kemudian you keringkan. Dia macam bay leaf. Dia lebih kurang bay leaf. Ya, dried bay leaf tu. Alright. Ada yang bertanya nak setkan microwave tu tahap apa Kak Zaidah? Medium atau high temperature? Tu saya tak tahu. Kak Zaidah ni masuk je tekan je. Sebab kita punya microwave dia tak ada tu Tak apalah, agak-agak lah kalau high temperature, dia yang sebenarnya kita nak bagi dia kering. So kalau you ada yang button untuk dia cepat kering lagi bagus. Tak payahlah tunggu lama sangat. Kan daripada proses 20 minutes, maybe you can get about 10 minutes saja untuk dry. Kita nak bagi dia kering supaya dia jadi crispy. Itu je. Sebab itu kalau kita masak atas dapur, kita perlu masak dia lama. Sehingga dia betul-betul kering and then minyaknya tu semua serap, santannya jadi minyak and then dia jadi crispy. Ya. Tapi biasanya microwave dia tak ada medium atau high temperature ada kot. Sekarang ni Iza dia banyak lah ya. Banyak sekarang, banyak. Makin lama makin canggih. Makin canggih ya. Jangan tanya saya lah. Saya memang tak pandai bab-bab ni lah. Saya cuma tahu tekan, nampak start, tekan start, nampak off, tekan off. Tu je ya. Ni pun minta tolong Iza setkan time 10 minit. Saya tak pandai. Old school, very very old school. Ya. Tapi nasib baik masak sedap masak pandai Tapi yang ini garanti sedap ya. Sebab saya dulu berniaga ya. This is salah satu menu kita yang kita keluar memang habis. Tengah hari habis. Petang dah tak dapat lagi dah. Sampai budak saya nak buat pun rasa macam tak ada masa kan. Nak kacau dia lama. Dan microwave pun kita guna banyak kali pun tak tahan ya. Okey, kita tunggu sikit lagi dan kita kena keluar. You kena senantiasa dalam 5 minit keluarkan and then you balik-balikkan dia ya. Supaya dia mudah kering. Selagi dia tak kering, you still kena masuk dalam microwave. Ya. Dia akan jimat masa lebih kurang 1.5 jam kalau you pakai microwave. Kalau you kacau, dia akan makan masa lama ya. Dan when you kacau tak kuali, dia tak boleh tinggal. Tu yang susah sikit tu. Sebab kalau you tinggal, dia akan hangit lah ya. Hangit. Akan hangit.
Tengah hujan ni lapar pula. Sedap ni Rasa ya. macam nak pergi Sedap. Nancik lah, numpang sepiring kecil dia kata. Kalau datang Nuncik, tak dapat banyak, memang sepiring kecil. Kak Zaida buat sikit je ni ya. Okey, nampak tu. Dia basah lagi, so kita akan panaskan lagi. Sehingga dia betul-betul kering. Sampai serai dia ni nanti jadi kering betul ya. Nampak? Dia dah mula sikit lah, dah kurang sikit dia punya kuah ya. So kita akan lagi panaskan dia di microwave. Okey, ada lagi Izzah? Ada. Tengok, nak set ni pun Kak Zaida tak pandai tau. Saya cuma pandai tekan start je. Okay, we put more 10 minutes ya. Mas Alright. Mak Tovi Yes, kata yes, Mas. bay leaf ialah daun salam. Daun salam Eropah daunnya tak lebar sementara Halus. daun salam Asia Lebar. daunnya lebar. Penerangan dia yes. Bay leaf dia a little bit wangi compared to daun salam. Dia punya wangi tu lebih sikit daripada daun salam kita lah. Okay. Thank you Mas. Alright, mungkin perempuan boleh cuba ni. Kalau ada microwave, you can try ya. Kalau yang tak ada microwave tu, perempuan kena masak di api, tapi api yang kecil ya. Masak balik-balik, jangan tinggal, dia tak boleh tinggal. Kalau once dia dah pahit, dah penat lah kita the whole day tu kita duduk nak mengacau dia kan. Ya. Alright, kita tunggu sekejap lagi. Ada lagi yang bertanya. Crispy tu kalau makan bunyi kruk krak. Sekejap lagi Kak Zaida akan tunjukkan yang saya dah buat terlebih dahulu ya. Sebab kita tak nak tunggu masa terlampau lama untuk menunggu dia kering ya. Tapi saya nak tunggukan ada kering a bit ya. So mungkin ada yang microwave yang tercanggih yang paling baru, mungkin ada yang dia masuk sekejap je dia dah kering ya. Okay, so maybe kan gunalah. Saya tak tahu, saya cuma masuk 10 minit keluar 10 minit keluar. Until dia jadi dry. Garam tu nak letak banyak tak? Sebab ada yang kata dah masuk ikan bilis kan? Kak Zara tadi tahu 1 teaspoon aja. 1 teaspoon. Ya. You kena rasa yang sebenarnya. You boleh rasa waktu dia tengah bersantan lagi tadi. Rasa masa tu ya. Dan letak gula. Kak Zara pasal saya dah boleh agak ya. Tu kalau you rasa dulu ambil santan yang dia masih berkuah tu, rasa dulu. Ya. Kalau masin pun sayang pula kita nak buat dia lama ya. Okey. Assalamualaikum Kak Zaidah. Su minta Kak Zaidah buat masakan botok-botok ikan. Rasanya sekarang ramai yang tak tahu apa itu botok-botok. Kak Zaidah dah tunjuk. Selalu buat botok-botok ikan sedap. Makan dengan nasi panas. Ya Allah, lapar pula hujan-hujan ni. Dah, saya dah tunjuk ya. Botok-botok Kak Zaidah dah tunjuk. Tapi episod keberapa saya tak ingat. Tapi boleh nanti boleh scroll balik ya. Kita ada ya. Botok-botok saya dah bagi. Kak Zaidah dah bagi resepi botok-botok ya. So maybe you boleh scroll nanti cari ya. Saya dah bagi resepi botok-botok ikan tenggiri. Alright. Okey, Muhammad Ismail. Assalam Kak Zaidah. Waalaikumsalam. Semoga sihat-sihat selalu. Amin. Kenalkan diri saya stokis di Singapura yang nak dapatkan produk-produk Kak Zaidah. Sila WhatsApp saya 91098411. Terima kasih. Okey, Cik Muhammad Ismail ialah kita punya stokis di Singapura ya. For those yang nak mencari produk Kak Zaidah, boleh hubungi beliau. Nak jadi agent juga boleh, melalui beliau juga boleh ya. For those yang di Singapura yang nak jadi agent, bolehlah menghubungi Encik Muhammad Ismail sebab beliau ialah stokis kita. So nak dapatkan barang melalui Cik Muhammad Ismail pun juga boleh ya. Okey. Kita tunggu, kita balik-balik kena balikkan supaya dia kena angin, dia akan kering cepatlah. Alright. Mana stop dia? Okey, kita stop sekejap. Kita balikkan lagi. Rasanya guna microwave ni lagi senang lagi senang, boleh buat kerja lain. Kalau you kat dapur tak boleh buat kerja lain, kan tinggalkan dia hangit pula. Tu sedapnya. Tengok Ni agak lama sikit dia sebab Kak Zaidah tak tunggu dia kering sikit tadi kat kuali. So agak lama sikit lah. Ya, tapi tak apalah. Kita boleh berbual. Kalau di kuali kita tak boleh berbual. Alright. Okay, kita masuk lagi. Okay, ada lagi soalan? Okey, untuk pembelian produk Kak Zaidah Yes. dan untuk menjadi joint agent. Zero modal. Boleh contact HQ di nombor 011-1120-4733.
ataupun di nombor telefon 011-6420-1979. Yes, for those yang Ah. nak dapatkan produk, sama ada nak pergi direct to kita punya studio, ataupun Kak Zada di sini Kak Zada ada sedikit stok ya, kalau perempuan nakkan stok di Johor Bahru, saya ada sedikit stok di sini dan kita ada ejen juga di Johor Bahru. Dan untuk nak jadi ejen kita juga kita alu-alukan ya. Nombornya Izzah telah beri tadi untuk perempuan nak kontak, nak bertanya lebih lanjut mengenai ejen dan produk Kak Zaida. Produk kita juga kita boleh post ke seluruh Malaysia. Ya, Sabah, Sarawak juga boleh. Cuma di Brunei kita agak susah sikit ya. Di Singapura kita ada ejen di sana ya. Okey. Yes, ada yang bertanya lagi. Kak Zaida tunggu sekejap lagi hingga dia agak dah kering sikit dan baru kita This is local daun salam ya. Macam ni rupa dia. Agak besar sikit lah. Kalau yang bay leaf tu dia halus sikit ya. Dia punya bau lebih kurang sama tapi cuma bay leaf, yang dried bay leaf tu agak wangi sikit. Tapi dia punya bau tu bila dah masak dia akan jadi lebih kurang sama lah. Ni daun salam ya. Mungkin ramai yang tak tahu ya daun salam sebab dalam masakan kita, orang Malaysia kita ni, kita jarang guna daun salam. Hanya masakan daripada Indonesia. Ya, especially Padang ya. Masakan Padang, Minang kebanyakan dia orang guna daun salam ya. Okey. Ada lagi Izzah. Kalau perempuan nak sedap, nak tambah lebih sedap, perempuan guna fresh santan ataupun santan fresh. Jadi bila kita masak lama, dia akan keluarkan minyak dia ya, sebab kalau santan kotak ni dia tak ada minyak sebenarnya. Dia hanya lemak saja. Alright. Ganti pucuk betik boleh tak? Pucuk betik. Pucuk betik dah jadi rendang pucuk betik. Kita Kalau rendang boleh pucuk ikutlah ubi ya. resepi yang kita bagi dulu, try dulu try rasa dulu. dia macam mana. Pucuk betik rasa saya lebih susah nak dapat daripada pucuk ubi. Pucuk ubi tu kalau pergi pasar, semua gerai ada jual pucuk ubi. Pucuk betik yang tak dijual. Mereka kalau puan tanam lah ya. Cuba pucuk ubi dulu. Okey. Saya tak pernah dengar pula orang buat rendang pucuk betik ya. Pasal pucuk betik lembut. Pucuk ubi dia agak liat, sebab tu kita buat rendang. Dan mungkin orang dulu-dulu pucuk ubi tu banyak kat rumah dia. Macam kalau pucuk betik satu batang pokok tu pucuknya tak banyak. Tapi kalau ubi tu memang banyak lah. Ya, ada satu kita punya kita punya tetamu live kita ya. Pasal dia datang pasal dia kata rumah dia banyak sangat pucuk ubi. Rumah dia kat belakang rumah dia banyak pucuk ubi sampai dia tak tahu nak buat apa dengan pucuk ubi tu. Tu yang dia datang, dia nak tengok, nak rasa macam mana rasa rendang pucuk ubi. Tu yang datang tu ya. Besok dia buat, kita minta dia hantar kemari. Okey, kita tengok lagi kita punya ni. Izzah, ada lagi? Kawan-kawan Facebook dan Instagram yang baru masuk dia tanya Kak Zaidah masak apa tu. Kak Zaidah masak apa? Masakan tak ada kat depan ya? Masakan tak ada kat depan, Kak Zaidah berbual aja. Kak Zaidah sedang masak rendang pucuk ubi. Ni kita masukkan dalam microwave. Kita tengah tunggu dia kering betul-betul ya. Okey, ni masih basah lagi. Alright. Okey. Kita masak dia atas kuali sehingga dia kering, baru kita masuk microwave. Lebih cepatlah. Okey. Kita panaskan lagi. Okey Izzah, ada lagi? Belum. Tak apalah. Okey. Alright. Okey, lagi soalannya. Kita kena keluarkan yang kita dah siapkan kejap lagi ya. Sementara tu Kak Zaidah cuba jawab soalan ya. Jenuh nak buat rendang pucuk ubi ni. Kebanyakannya orang ni 9 memang suka buat rendang pucuk ubi ni. Tak tahan, api kena slow je. Api kuat tak boleh, nanti dia hangus. Bila dia hangus, rempah dia tu atau bumbu dia hangus, dia lagi pahit lah, sebab pucuk ubi memang pahit sikit ya, compare tu pucuk-pucuk yang macam pucuk betik semua, dia pahit ya. So kalau bumbunya tu dah pahit, dah tak sedap lah ya. So sebab tu Kak Zaidah dapat satu idea is kita masukkan dalam microwave. Masuk microwave dia tak pahit sebab kita tak perlu risau.
Kita biarkan dia akan jadi kering nanti. Cuma kita kena, biasa microwave 1-2 minit kita dah boleh siap ya. Tapi ni kita akan makan masa lebih kurang 15 hingga 20 minit. Depends on how basah kita letak dalam microwave. Kalau you dah masak dekat kuali tu bagi dia kering sikit, so masuk dalam microwave tu akan singkat sikit lah ya. Tadi Kak Zada agak basah, agak lembab sebab api portable ni, dapur portable ni dia tak kuat ya. So dia lambat sikit nak kering. So saya terus masuk dalam microwave tadi ya. So kita akan mengambil masa lebih lama sikit untuk nak keringkan dia. Tetapi puan-puan tak perlu risaulah, tak hangit. Ya, kalau puan balik-balik kat kuali tu tak boleh tinggal. Api kecil je. Jadi tu yang makan masa lama benar tu ya, nak masak dia. Cuba lepas ni yang mana selalu buat rendang ni, cuba masuk dalam microwave. Okey. Jimat masa jimat masa. Kita boleh buat kerja lain. Kalau kacau tak boleh buat kerja lain. Ya, okey, kita tunggu sekejap lagi. Ada soalan? Rendang pucuk pakis ataupun pucuk paku pun sedap kata dia. Yelah, mungkinlah ya. Tetapi sama ada boleh buat rangup ke tidak tu saya tak pastilah ya. Kering jadi macam serunding ke? Nanti saya tunjuk kejap lagi ya. Kak Zada tunjuk kejap lagi yang dah ready, yang saya dah siapkan ya. Alright, ada lagi? Kak Zaidah boleh bagi resepi lagi sekali. Okey. Ramai minta resepi ni. Ya ke? Okey. Ugi tak salin ya sebab ni sedap sangat ya. Kalau Salin nak cepat-cepat. Kalau nak makan ni biasanya orang Negeri Sembilan yang pandai makan ni ya. Okey. Now rendang pucuk ubi, bahan-bahan dia 2 ikat pucuk ubi, 2 hingga 3 ikat ya pucuk ubi. 10 tangkai cili padi merah. Terpulang kepada puan-puan, if you suka pedas, boleh tambahkan dengan cili merah ataupun tambah cili padi. Ya. Kemudian 1 inci halia, 1 inci kunyit, setengah inci lengkuas, 4 ulas bawang putih, 3 biji buah keras, 1 sudu makan ketumbar biji ya. 1 sudu makan ketumbar, setengah inci belacan, dikisar hingga halus. Bahan-bahan yang saya sebut tadi dikisar hingga halus. Kemudian kita guna juga 1 batang serai dititik, 2 helai daun salam, 2 sudu makan kerisik, santan secukupnya, lebih kurang dalam 3 cawan santan ya. 3 cawan santan lah, 2-3 cawan macam tu lah ya. Kalau you kurangkan santan, nanti dia kurang lemak. Kalau you terlampau banyak sangat berair, dia lambat pula nak kering. So kena agak-agak lah ya, lebih kurang 2 hingga 3 makan cawan, 3 cawan santan. Kemudian garam, gula secukup rasa dan 1 genggam ikan bilis. Okay. Alright. Saya pernah buat rendang pucuk ubi tapi tak sampai crispy, sampai kering je sebab dah kering takut hangin. Tu yang masuk microwave. You masuk microwave memang dia akan jadi crispy sangat. Yalah sebab dah kacau kan, bila kacau dah takut dia akan jadi hangit ya sebab dia terlampau lama atas api. Okey. Kalau masuk tak ada microwave guna oven boleh ke? Oven jangan. You masuk oven, dia bukan jadi kering tau. Dia jadi hangus lah nanti. Sebab oven dia bake. That is different. Oven you masuk nanti dia jadi hangus. You masuk microwave dia jadi kering, dia tak hangus, dia kering. Ini akan makan masa lama sikit sebab Kak Zada tak tunggu dia basah, dia masih basah tadi saya masuk microwave ya. Okey. Tapi dia dah mula naik minyak. Dia dah mula naik minyak. Okey. Lagi? Boleh tukar ikan bilis pada udang kering sebab ada gaut. Tak letak pun tak apa. Yelah, tak letak pun tak apa. Kalau you rasa macam you tak boleh ikan bilis gaut, udang kering pun gaut juga kot. Asal benda-benda yang berkering tu, penyakit gout dia tak boleh ya. When you kering-keringkan something macam tu, kalsium tinggi, dan you tak payah letak pun tak apa sebab kita dah ada belacan. Kalau tak boleh makan belacan, tak payah letak pun tak apa. Dia yang sebenarnya
rasa dia tu is rasa crispy tau. So sama ada you letak banyak ke kurang ke tak ada masalah sangat lah. Ya. Kalau tak boleh makan baik jangan letak. Kan? Okey, daripada membahayakan kesihatan. Alright. Ada lagi? Ada lagi Iza? Tak ada. Tak ada. Oh, tak ada. Ramai yang cakap boleh bagi resepi tak? Yang mana yang nak resepi Nanti kita akan pinkan ya. Kita akan postkan bersama dengan gambarnya nanti. Okey. Yang ini kita akan biarkan dia di oven. Kita akan keep on tekan hingga dia jadi crispy seperti ini. Ini yang saya buat tengah hari ni tadi. Saya akan angkat dengan sepit ya. Okey, ini you buat dia sehingga dia jadi kering macam gini. Nampak tak? You nampak tak serai dia? Sampai jadi kering macam ni serai dia. Ini yang sedap ya. Kalau perempuan rasa terlalu crispy sangat macam ini, tak suka, asalkan dia kering aja, perempuan dah boleh tutupkan api ataupun boleh keluarkan daripada oven ataupun boleh dihidangkan. Yang ini Kak Zaidah buat jenis yang rangup. You can hear. You boleh rasa dia rangup ya. Dia rangup. Nampak? Ya. Yang sebenarnya dia macam gini. Dia kena rangup macam ni. Yang sebenarnya ya. You can see nampak serai dia. Serai dia sampai jadi macam gini. Kita bunyi sikit dia punya rangup dia tu Ya ke? Bunyi tak? Dia rangup ya. Dia rangup. Itu yang buat dia sedap ni. Ya. Dan you can see dia punya bumbu dia tu semua dah. Dia jadi kering. Ni yang sedap ni ya. Ini yang kalau you buat di atas belanga, dalam belanga, atas api, dia akan makan masa lebih kurang 3 jam untuk nak dapatkan crispy macam ni. Ya, tapi hari ni Kak Zaidah guna microwave. Kita masukkan dalam microwave hingga dia garing macam ini. Ini rupa rendang pucuk ubi. Ada juga yang masa saya di restoran dulu bertanya, mana datang rendangnya? Ya, rendangnya tu maksudnya kita masak lama di dalam belanga. Tu yang kita panggil dia rendang. Bumbu dia pun lebih kurang dengan bumbu rendang. Ya, ni dia. Okay, dia crispy ya. Crispy ni terpulang kepada perempuan. Kalau perempuan suka crispy macam ni, kena masak dia hingga dia garing macam ni. Kalau tidak, perempuan boleh masak dia hanya setakat dia pekat sahaja pun boleh. Ya, tapi kalau dia pekat tu dia akan jadi lebih pahit. Kalau you buat crispy, you tak rasa sangat pahitnya. Okey, dah siap. Kita akan keluar sekejap. Campur dengan ikan masin. Pandai-pandailah puan gukan dia nak makan apa. Ikan masin ke, nak makan dengan lemak ke, nak makan dengan singgang ke, semua boleh. Ya, semua jadi dengan rendang pucuk ubi kita. Saya selalu buat rendang pucuk ubi cili api, simpan 2-3 hari pun sedap, buat sampai sedap. kering dia kata. Lepas ni cuba buat style Kak Zaidah, masuk dalam microwave, tak payah masak atas kuali lama, atas dapur. Ya, masak dalam setengah jam, lepas tu pindahkan ke microwave. Dia lebih cepat dan kita tak perlu tunggu, tak perlu risau, dia tak hangit ya. Okey. Sekejap kita check yang ni. Agak-agak berapa lama masuk microwave? Lebih kurang 20 setengah jam. Depends on how kering dia. Ya, ni dia dah mula berminyak dah. Tengok tu dia dah naik minyak. Nampak tu tepinya. Ya, dia dah naik minyak. So dia akan cepat kering lah. Okey. Kalau masuk dalam air fryer boleh tak Kak? Boleh je lah. Janji rangup. Jangan tanya Kak Zaidah. Kak Zaidah memang tak pakai air fryer. I tak kerti ya. Tapi boleh lah. Janji dia rangup. Ya, janji dia rangup jadi macam ni rupa dia. Ya. Dia akan jadi warna hitam ya. Pasal daun pucuk ubi ni dia hijau hijau gelap. So dia akan jadi macam ni. You tengok serai dia dah cukup. Serai dia akan jadi macam ni.
Kering betul macam daun kayu. Ya, ini rupa dia lah. Kita akan start buat aja sampai dia jadi result dia jadi macam ni. Okey. Iza, ada yang bertanya lagi. Kalau tak kita dah boleh tunjuk ni final dia, result dia, apa yang kita dah buat tadi. Daunnya mesti dihiris dulu ke? Tak payah. Kalau you rasa pucuk ubi you yang jenis panjang, you just siap 2 je. Pucuk ubi tu kan dia, you patahkan dia, dekat dia punya ujung tu, lepas tu you siap 2 je gitu. Jadi dia akan jadi pendek-pendek. Kak Zada ni pasal saya punya pucuk ubi tak panjang sangat. Panjang gitu. Pucuk ubi ada yang halus-halus panjang tu kan. Tu siap 2. Alright. Kalau nak simpan, kena masuk dalam balang ke Puan? Agak-agak kalau nak simpan takkan nak biar macam ni. Masuklah balang. Kena masuk dalam bekas lah ya. Tapi ni rasanya tak adalah ya. Rasanya tu ada yang cakap sekali 2 kali makan je. Buat pagi, tengah hari makan, malam settle. Ya, tak payah risau. Sebab tu Kak Zada kata buat lebih. Sebab nak buat dia bukannya senang ya. So buat sekali banyak sikit supaya you dapat berulang-ulang makan. Okey, siap Daiza kita punya. Okey. Aduh, lawanya. Yes. Lapar perut tiba-tiba ya. Ni katalah kalau perempuan nak makan, malas nak buat, biasanya dia di restoran Padang ada ni. Restoran nasi Padang biasanya dia orang ada serve lauk ini. Ini lauk originalnya lauk Padang ya. Kemudian di tempat kita ni Malaysia biasanya orang Negeri Sembilan. Orang Nogori yang pandai makan ni ya. Tapi bila kita try sedap ni. Cuma nak masak tak reti. Okay, so ada lagi Zah? Yang ini tadi kita akan keep on tekan dia ya sehingga dia kering. Alright, sampai dia jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni, dia berderai macam ni. Nampak tu? Ya, dia berderai macam ni. Ini rupa dia yang original dia. Dia akan berderai macam ini. Nampak tak? Very crispy. Ni yang sedap ni bila makan ya. Makan dengan apa pun sedap ni ya. Makan dengan lauk apa pun sedap. Singgang pun sedap ni. Okey. Dah siap kita punya menu kita tengah hari ni. Terima kasih Nurhanita. Dia dah tulis pun resepi rendang pucuk ubi ni. Alright, terima kasih banyak-banyak. Boleh tengok balik ya. Yes, terima kasih pada yang yang menyalin resepinya dan kita akan pinkan nanti ya. Tim Simply Sugar akan tim Kak Zada akan pinkan resepinya dan kita akan post bersama dengan sebentar lagi ya, kita akan post resepinya ya. So harap perempuan yang mana tak dapat menyalin akan dapat nanti resepinya sekejap lagi ya. Alright. Okey, untuk pembelian produk Kak Zaida ataupun mana yang nak join agent zero modal, bolehlah terus kontak di nombor 011-1120-4733 ataupun di nombor 011-6420-1979. Okey. So kita tak perlu tunggu yang ini, nanti Kak Zara akan tunjukkan later yang kita buat ni tadi ya, sebab kita akan masuk dalam microwave sehingga dia jadi kering macam ni. Ya. So keep on tekan. Berapa lama terpulang daripada mula-mula tadi kita masuk dalam microwave. Sekiranya you biarkan dia lama di atas kuali, agak-agak dah nak kering, masuk microwave, dia akan makan masa lebih kurang dalam 20 minit. Tapi tadi sebab dapur kita agak kecil apinya, so dia tak dapat nak kering sangat. Kak Zaida dah masukkan dia, masa dia tengah basah lagi. So dia akan makan masa lebih kurang dalam setengah jam ya. So tapi you kena selalu keluarkan dia dan balik-balikkan dia. Okay. So Alhamdulillah menu pun dah siap. Dah siap. Ini Kak Zaida siapkan awal tadi ya. Dalam tengah hari tadi siap ni. Okay, you can see ni daun salamnya pun dah kering macam ni. Serainya pun dah kering macam ni ya. Tu you can see betapa keringnya dia. Serai ni hingga jadi macam daun kayu, pokok kayu ya. Nampak tu. Sedap sangat ni ya. So harap perempuan berpuas hati dengan resepi kita tengah hari ni dan bolehlah cuba. Buatnya sebenarnya tak susah. Kalau di microwave senanglah je ya.
Senang aja ya. So okay, for those yang selalu buat ni menggunakan method lama, masak atas api sampai 3 jam, cuba you buat style Kak Zaida, masukkan dalam microwave dan dia akan jadi, resultnya akan jadi sama. Sama ya dengan cara kita masak pakai kuali. So okay. Ada lagi Zat? Tak ada apa? Okey, dah tak Okey. ada apa. Harap perempuan berpuas hati dengan resepi menu kita tengah hari ni. Rendang pucuk ubi. Ya, janganlah tukar pucuk lain pula. Pucuk ubi dulu, try pucuk ubi. Lepas tu nak otter ke apa ke terserah ya. So okay, hingga kita jumpa lagi. InsyaAllah besok kita nak ucapkan terima kasih kepada founder Ladura iaitu Puan Nurul Ain ataupun Cik Ain kerana memberi kita peluang untuk menggunakan ruang di rumah beliau ya untuk Kak Zaida buat live di Johor Bahru. Dan terima kasih juga kepada tetamu kita ni, ada 2 kat sini. Saya nak ajak masuk dia tak mau. So tak apa. Sebab yang seorang tu dia memang ada banyak pucuk ubi kat rumah dia ya. So okay, terima kasih kepada semua yang hadir dan yang view Kak Zaida ya. So insyaAllah kita jumpa lagi esok dengan menu dan resipi yang lain. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.